pertemuan kita berkenaan tajuk ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati lagi dikasihi Puan Nurhayati Paradi, seterusnya kepada para pendengar Radio Hakim yang dihormati dan dirakni sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkannya kita untuk terus menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat pada petang ini, sebelumnya dan selepas-lepasnya, insya-Allah dapat benar-benar menyuluh hati kita, menyuluh diri kita, insya-Allah. Dengan apabila kita dapat menyuluh diri kita, teranglah yang mana buruk, yang mana baik, dan kita perbaikilah yang buruk itu, dan kita tingkatkanlah kebaikan kita, insya-Allah. Pada petang ini kita memilih satu tajuk yang orang kata militan, tajuk tentang perang, tetapi perang terhadap hawa nafsu, perang yang sering dilupakan orang, tetapi sebenarnya perang inilah yang amat hebat dan amat dahsyat, satu perang yang boleh saya katakan dalam bahasa Inggerisnya the long breath war, satu perjuangan nafas panjang, satu peperangan yang berterusan sifatnya, yang mana perang ini tidak ada gencatan senjata. Kalau kita perang hawa tentang syaitan pun ada, kalau bulan puasa tu syaitan dibelenggu, tetapi nafsu ketika itu terus juga bebas, terus dapat juga untuk menggoda kita, temptation, godaannya, bujukannya dan sebagainya. Dan perang terhadap hawa nafsu ini adalah perang yang berakhir kalau kita menang, insya-Allah kita dapat menuju Allah, kita dapat dekat dengan Allah. Tetapi sekiranya kita kecundang, gagal, kita akan terjun ke neraka, na'udzubillah. Sebagai permulaan, mari sama-sama kita ambil kata-kata yang dinukilkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Manusi, katanya di dalam Al-Hikam, satu kitab yang begitu mendalam, begitu terang menyuluh tentang soal-soal batin manusia. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah? Katanya, bagaimana akan terang hati seseorang yang segala gambaran dunia itu terpahat dalam cermin hatinya. Kalau ada dunia kita dalam cermin hati kita ni, seorang itu tidak akan misal kata dapat terpahat cinta Allah dalam dirinya, tak teranglah, gelap. Dan kata yang kedua, atau bagaimanakah kita akan mengembara menuju kepada Allah padahal ia terbelenggu oleh hawa nafsu syahwatnya. Jadi rupa-rupanya barulah kita tahu yang menghalang jalan kita menuju Allah untuk mendapat keredaannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu umpama rantai yang membelenggu diri kita, hati kita untuk datang dekat dengan Allah. Seperti mana minggu yang lepas kita dah sama-sama mentelaah, sama-sama kita berbincang, punca kejahatan manusia ini dari dalam, bukan dari luar, iaitu dari hawa nafsu. Dan untuk menangani kejahatan yang datang dari dalam ini, tidak juga kita boleh gunakan sesuatu yang dari luar, mesti dari dalam juga, yang dikatakan inside out. Sebab itu kita kena memerangi hawa nafsu ini. Sebelum kita memerangi hawa nafsu, macam kita memerangi nafsu musuh lahir kita lah. Kita nak kenal dia, apa senjata dia, apa kubu dia, apa kelemahan dia, bila dia menyerang kita, di mana kelemahannya dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ini ialah ilmu-ilmu tasawuf namanya, ataupun ilmu akhlak, yang mana orang yang pakar dalam hal ini ialah guru-guru yang mursyid, guru-guru yang benar-benar ada limpahan nur dalam hatinya. Jadi anggapkan saya pada petang ini bukan guru, tetapi hanya dai yang tahu satu cakap satu je, yang mana saya sama-sama bermujahadah dengan para pendengar juga. Jadi semoga dengan ini kita tahu, nanti kita tahu diri kita di mana, kita tahu apa kepentingannya. Dengan itu kita akan mencari guru-guru yang benar-benar arif dalam perkara ini. Jadi anggapkan saja perbincangan kita sebagai introduction saja, sebagai appetizer saja, sebagai orang kata untuk mendatangkan kegairahan untuk tahu lebih lanjut, lebih dalam dan menempuh jalan, itu yang penting. Sebab itu kalau kita lihat, kalau kita nak memerangi kejahatan, kita kena memerangi hawa nafsu. Saya nak umpamakan sekarang ni, pendekatan luaran ni macam kita guna undang-undang lah sekarang. Undang-undang ni saya nak umpamakan macam mana. Undang-undang ni umpama pagar lah.
pagar yang memagari jadi kandang kepada binatang-binatang yang buas dalam tu, ya. Binatang-binatang katalah lembu ke, atau binatang-binatang yang apa yang kita peliharaan ke, atau binatang buas lah yang ada kandang, ya. Kandang itu hanya berfungsi kalau bilangan haiwan-haiwan yang jahat ataupun yang buas dalam tu sedikit dan dia tak berapa kuat sangat, ya. Jadi katalah kita kandang 100 ekor lembu, katanya yang buas yang liar 3 je, kata. Itu pun tak kuat sangat, ya. Jadi barulah kandang itu berfungsi. Betul. Tapi kalau kita gunakan kandang tu, kita guna pagar 100 ekor lembu, tapi 100 tu buas semua, kan, kemudian kuat pula, kandang tu akan dipijak, akan dirempuh, Jadi ini beginilah analoginya undang-undang yang kita buat untuk mengawal manusia-manusia yang jahat. Kalau selagi bilangannya sedikit dan kejahatan itu sedikit kecil, kita dapat kawal dengan undang-undang. Tapi kalau bilangan manusia yang jahat itu dah majoriti dan juga kejahatannya sudah begitu tinggi, sukar dikawal, maka undang-undang akan dipijak saja, ya. Jadi kita terpaksa buat pembaharuan demi pembaharuan. Macam pagar yang dipijak, kita bina lagi. Pagar yang dipijak, bina lagi. Jadi saya tidak nafikan pendekatan luaran undang-undang, ya, untuk menyekat kejahatan manusia. Tetapi seharusnya kita dahulukan yang utama, dan yang pertama ialah mendidik dan memerangi hawa nafsu. Itu yang saya nak katakan, ya. Jadi apa sahaja dalam kehidupan kita nanti, kita perlu kawalan. Betul. Macam kita duduk di konti ni, yang mengawal seluruhnya ialah nantilah, ya, suaranya, nanti ada pemanggil dan sebagainya. Bila kita ada kawalan, kita boleh menguasai sesuatu. Tetapi kalau kita tak dapat mengawal sesuatu, kita akan dikuasai. Contohlah yang saya mudah saja, ya. Bagi sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat pendengar kita yang sedang memandu kereta waktu ni, kan, tentulah kita mengawal kereta kita, ya. Kawal kereta tu dengan brake lah, dengan steering dan sebagainya. Jadi itu penting kawalan. Yang mendengar radio pula, jangan terlalu kuat, nanti bingit telinga kita. Jangan terlalu pelan sehingga kita tak dapat dengar. Jadi sedang-sedang saja, ya, yang sedap di telinga kita. Itu pentingnya kawalan. Bagi ibu-ibu yang sedang memasak sekarang sambil dengar radio punya, kawalan terhadap gas api ni penting. Kalau dia pelan sangat, tak masak, lambat, ya. Kalau kuat sangat, mungkin hangit atau hangus masakan kita. Jadi kita perlu kawalan, ya. Jadi bagi kapal terbang yang sedang diterbang di udara, baru nak take off misalnya, kata, sampailah dia landing balik, dia perlu ada kawalan. Itu menara kawalan. Menara kawalan itu ialah nadi kepada keselamatan kapal terbang itu. Kalau tanpa menara kawalan, kapal terbang akan putus hubungan dan akan malapetaka akan menimpa. Jadi apa saja perlu kawalan. Jadi sekarang kita tanya pada hati kita, siapa yang mengawal diri kita? Apakah kita sudah mengawal diri kita? Ya? Jadi untuk mengawal diri kita inilah kita kena perangi hawa nafsu. Betul. Jika kita tidak memerangi hawa nafsu, kita manusia yang hilang kawalan, ya. Bila hilang kawalan, kereta masuk dalam lubang ataupun dalam jerlus, ya, dalam jurang dan sebagainya. Manara kalau kawalan kapal terbang tu akan terhempas. Jadi begitu juga manusia ni, dia perlu kawalan terhadap diri dia. Dia tahu apa yang perlu dia buat, dia teruskan. Yang tak perlu dia buat, dia tahan diri dia. Jadi macam mana kita nak kawal diri kita? Ialah dengan mengawal hawa nafsu kita. Bagaimana kita nak mengawal hawa nafsu kita? Dengan memeranginya terlebih dahulu. Itu yang pentingnya, ya. Sebab itu para hukama mengatakan bahawa siapa yang dapat mengawal dirinya, dia dapat menguasai dunia. Siapa yang dapat menguasai dirinya ataupun mengawal dirinya, dia akan dapat menguasai dunia, ya. Jadi inilah yang penting apabila kita bercakap tentang hawa nafsu ini, ya. Perang terhadap hawa nafsu. Jadi sebagai awalan, cuba kita lihat, ya, untuk kita melawan hawa nafsu ni bukan mudah. Sukar. Betul. Sebab apa? Ada dua sebab. Yang pertama, saya dah katakan pada minggu yang lepas, bahawa nafsu ini musuh di dalam diri kita sendiri. Bukan musuh dalam selimut, tetapi musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Bahkan dia adalah sebahagian daripada diri kita sendiri. Jadi apabila kita melawan hawa nafsu, artinya kita menentang diri kita sendiri. Ingat mudah kan? Kita, kalau anak kita sendiri pun menentang kita susah, isteri kita ataupun suami kita menentang kita pun terasa susah, apatah lagi kalau sebahagian daripada diri kita nak menghancurkan diri kita sendiri. Tentulah sukar, ya. Sebab itu
kita perlu melihat apa yang kita perlu kawal dan katakan diri kita sendiri. Yang saya katakan dua perkara yang seperti mana yang saya katakan pada minggu yang lepas, Rasulullah SAW ditanya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan ramai orang masuk ke neraka. Rasulullah kata dua rongga, satu yang dikatakan rongga mulut, iaitu makan, dan rongga seks ataupun kemaluan. Jadi dua inilah yang kita nak jaga. Makan kita nak jaga, jangan berlebihan. Jangan makan yang haram, jangan makan yang tak baik. Yang dikata kulu washrabu wala tusyrifu, yang itu. Jadi kawalan hawa nafsu kita jangan berlebihan. Berlebihan tu apa? Berlebihan apabila kita mengambil yang haram, ataupun kita ambil yang syubhat, ataupun mengambil yang halal tetapi secara berlebih-lebihan. Itu yang kita kena kawal. Kita kawal makan kita. Yang kedua, kita kawal nafsu seks kita, supaya nafsu itu tersalur dengan nikah, bukan berzina ataupun dengan perkara-perkara yang melampaui batas. Jadi kita kawal dua ini, iaitu nafsu makan kita kawal nafsu seks kita. Yang ini penting, yang ini adalah sebahagian daripada diri kita. Kita nak makan, kita perlukan seks dan sebagainya, tetapi yang macam mana yang kita dapat kawal tadi. Jadi yang pertama saya katakan, melawan hawa nafsu ni, memerangi hawa nafsu ni sukar kerana ia musuh di dalam diri kita. Yang kedua, mengapa sukar kita melawan hawa nafsu ni? Kerana hawa nafsu ni adalah musuh yang kita cintai. Musuh yang kita cintai. Sayang sangat kita dengan dia. Jadi macam mana kita nak tegah dia? Macam mana kita nak lawan dia? Bagaimana kita nak bunuh dia? Kalau dia tu yang paling kita sayang. Kehendaknya walaupun merosak, kehendak hawa nafsu ni walaupun merosakkan kita, tetapi ini yang sangat kita sukai. Contoh, saya bagi contoh. Apa yang nafsu suka? Tidur banyak, cakap banyak, megah-megah, bersonok-sonok, bersuka-suka, inilah yang disukai oleh nafsu, dan inilah juga yang disukai oleh kita, betul tak? Jadi apabila kita memerangi nafsu, iaitu musuh yang kita cintai ini, satu dia punya implikasi. Bukan saja hati kita terdera, tapi fizikal kita juga terdera. Fizikal kita rasa letih, fizikal kita rasa susah dan sebagainya. Sebab itu ada setengah kita, kebanyakannya gagal melawan hawa nafsu. Kerana apa? Kerana terlalu manjakan diri, sayang sangat dengan diri, tak boleh susah sikit. Jadi apabila contoh nak bangun subuh, bukan saja hati kita terdera, tapi badan kita juga waktu tu rasa lenguh lah, rasa pening, rasa macam-macam yang kita terpaksa hadapi. Contohnya lagi satu, kita nak tinggalkan cakap banyak, bukan mudah juga. Kegairahan kita untuk kalau kita berbual tu, kita nak kita dominan semua orang dengan cakap kita seolah-olah serba tahulah semuanya, dan sebagainya. Jadi boleh tak kita kekang kita mulut kita untuk tidak bercakap ketika kita ingin sangat bercakap? Terseksa tu, setengah orang terseksa. Jadi ini yang dikatakan, apabila kita melawan hawa nafsu itu musuh yang kita cintai, bukan saja diri kita, hati kita terdera, tapi fizikal kita juga turut terdera. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, walau bagaimanapun sukar, kita kena melawan hawa nafsu kita. Macam mana pun tidak ada jalan. Jadi bagaimana saya menerangkan prinsipnya dulu, pada prinsip asasnya, falsafahnya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita boleh perincikan lagi. Saya ingin mengambil analogi yang selalu dinukilkan oleh Imam Ghazali tentang nafsu. Nafsu ni kata Imam Ghazali umpama kuda liar. Kuda liar, kuda liar ini bukan untuk dibunuh, tapi untuk dijinakkan supaya jadi kuda tunggangan yang baik. Jadi bagaimana kita nak supaya kuda liar ini boleh dijinakkan? Dia ada dua langkahnya. Langkah yang pertama, kita kena sekat semua sumber kekuatan dia. Sekat sumber kekuatan dia. Yang kuda liar tadi, apa dia sumber kekuatan dia? Makanan dia, minuman dia. Kena sekat, supaya dia lemah. Bila dia tak makan, bila dia tak minum, kuda ni akan lemah. Kemudian sekat segala pandangan-pandangan ataupun apa-apa jua yang boleh memberi kekuatan pada diri dia. Jadi begitu juga hawa nafsu. Jadi untuk kita menjinakkannya, memeranginya, yang pertama kita kena sekat logistik dia, iaitu kita naklah berpuasa, iaitu yang diwajibkan dalam setahun sekali dalam bulan Ramadan. Tu wajib.
Itu memang latihan untuk memerangi hawa nafsu kita. Selain daripada itu, Rasulullah SAW bersabda, bagi pemuda-pemuda yang tidak dapat mengawal hawa nafsu mereka tidak mampu untuk berkahwin, hendaklah mereka menahan nafsunya dengan apa? Dengan berpuasa. Berpuasa dalam keadaan yang bukan saja makan dan minum, tetapi puasa dalam keadaan menahan seluruh panca indera kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menguatkan hawa nafsu kita. Contohnya, pandangan-pandangan yang merangsangkan, gambar-gambar, muzik-muzik, ataupun apa jua perkara-perkara yang boleh mendorong hati kita untuk melakukan perkara-perkara yang tak elok. Yang dibawa, yang diminta oleh hawa nafsu. Itu yang kita pertama, kita kena sekat semua, bukan saja makan minum, tetapi pandangan, percakapan, penciuman dan sebagainya, itu kena sekat yang pertama. Yang kedua, kuda liar tadi, di samping kita sekat kekuatan-kekuatan dia, hendaklah kita bebankan kuda ni dengan apa? Dengan beban-beban yang berat di atas dia punya belakang lah. Di atas belakang letakkan beban-beban yang berat, dia dah letih. Kita letakkan beban, dia lembik, nanti dia letih betul. Jadi begitu juga hawa nafsu, untuk dia mudah dijinakkan hawa nafsu kita ni, setelah disekat kekuatannya, setelah disekat segala panca indera kita daripada perbuatan yang boleh merangsang ke arah kejahatan, hendaklah kita latih dengan ibadah. Latih beribadah. Ibadah-ibadah ini kita buat berulang-ulang kali, bertubi-tubi, sehingga kita letih untuk melakukan maksiat. Sebab itu ada ungkapan yang masyhur yang kita dengar, beribadatlah sehingga letih untuk kita melakukan maksiat. Penuhi masa betul-betul. Kita buat ibadah, banyak dengan banyak-banyak, dah letih dah. Tak mampu dah melakukan maksiat. Terutamanya kalau kita tengok remaja-remaja kita, hendaklah kita isi dengan kebaikan selalu. Isi betul kebaikan. Buat ini, lepas kita di IPT ke, di sekolah menengah ke, belajar, lepas belajar pergi dengar kuliah ini, lepas tu buat ini, baca Quran, jumpa orang ni, dengan program-program yang baik. Bila dah bukan tak ada hati nak melakukan maksiat, ada, tapi oleh kerana apabila dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, bila nak melakukan maksiat dah letih dah, tak ada masa dah, ruang dah ini. Jadi itulah yang kata beribadahlah sehingga kita letih melakukan maksiat. Itu yang pertama. Jadi kemudian setelah kita kuda liar tadi, yang kita dua langkah tadi pada segi falsafahnya, langkah yang seterusnya ialah bermujahadah. Jadi bagaimana kita nak bermujahadah? Kita rehat sekejap untuk kita bersama-sama dengan para pendengar. Kalau ada respon, kalau ada input-input yang boleh dikongsikan bersama. InsyaAllah. Waktu ini bagi anda yang ingin sama-sama berinteraksi bersama dengan Ustaz, boleh hubungi kami di talian 0362051550, juga di Facebook dan juga pesanan ringkas kita, SMS menggunakan IKIM, jarakkan persoalan anda hantar ke 39111. Apa pun kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda jangan mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami di IKIM FM. Johor sudah dah, Perak sudah dah, Kelantan bila pula nak mari? Bercakap seorang-seorang nampaknya kau ni. Kau ni tunggu siapa ni, Mek? Itulah aku dengarnya hari tu kata IKIM FM nak mari buat karnival mahabbah tempat kita ni. Aku lama dah standby nak tepuh gerai jualan tu. Tak ada dah aku nak join karnival tu Loh, pasal tu ke? Aku ingat apalah tadi. Kalau kau nak tahu, karnival mahabbah IKIM FM Kelantan 2012 kali ni akan diadakan hujung bulan ni, 27 sampai 29 September. Dah tak lama lagi dah. Baik kau cepat. Kalau gitu juga molek sangat lah. Loan juga aku nak telefon. Kalau lewat-lewat terlepas aku. Minta si kau buka gerai jualan tu. Boleh kongsi sekali dengan aku. Baru meriah karnival IKIM FM tu. Boleh juga. Berminat menjadi rakan niaga sempena karnival mahabbah IKIM FM Kelantan 2012 di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru Kelantan pada 27 hingga 29 September 2012. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, hubungi Institut Pembangunan Pengurusan Johor IPPJ di talian 07 222 1767 atau 07 222 1768 atau Azwan Ahmad 012 955 4550 atau Al-Hafiz 019 321 3589. Jumpa anda di sana.
Ini yang pertama anda di radio Suka Fahaman Islam Malaysia IKIM FM. Kita kembali waktu ini untuk kita meriahkan petang kita bersama Mukmin Profesional, bersama yang bahagia pada Ustaz Fahrul Muhammad Jai untuk mengupas tajuk tentang perang terhadap hawa nafsu yang sangat besar untuk kita ketahui waktu ini. Dan seperti yang janjikan, insyaAllah waktu ini kita nak sama-sama raikan ya Ustaz ya, bersama dengan rakan-rakan pendengar kita di talian kita di 0362051500. Baik, kita ambil pemanggil pertama waktu ini. Assalamualaikum, siapa di sana? Halo. Halo, Assalamualaikum, siapa tu? Salam, saya Abdul Latif dari Johor Baru. Cik Abdul Latif dari Johor Baru ya, Cik Abdul Latif. Saya teruskan kepada soalan pada Ustaz. Ya, silakan. Nak minta pandangan aja. Cuma agak tadi tajuk sikit aja, bukan dia, tapi mungkin betul berkaitan dengan nafsu. Ya, tentang ini diorang tentang bentahan tentang di luar negara tentang bentang menghina Nabi. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz memperbaiki kata saya ni kalau benar lah. Jadi maksudnya kita meluap-luap nafsu kita, membantah bangsa-bangsa asing ini menghina Nabi kita kan. Tapi macam mereka ni menghina Nabi kita melalui kata-kata, melalui lukisan kartun, melalui filem yang terbaru ni. Tetapi saya rasa Ustaz pada luahan saya, agaknya lah kita umat Islam tak sadar dan terlepas pandang, kita yang lebih teruk menghina Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perbuatan, iaitu seperti pemerintahan yang zalim dan tamak, ketaham membunuh sesama Islam dengan hanya berbentuk dengan hanya membutakan kuasa, harta dan wanita. Kedua, memfitnah sesama agama Islam, pecah amanah dalam segala aspek, rasuah yang hanya kepentingan nafsu, jenayah, ragut, rompak, dadah, pelacuran seksual sesama jenis. Jadi mengaku sebagai Nabi Muhammad, mengaku sebagai Nabi Isa, mengaku Imam Mahdi. Ini saya rasa lagi teruk daripada mereka yang menghina kita. Patutnya ulama-ulama tampil untuk menerangkan kepada umat Islam kita, biar umat Islam kita faham. Kita lagi teruk menghina. Jadi nampak kalau membuat keganasan macam ini, kita luahkan, nampak ciri-ciri umat Islam ni macam ada keganasan. Jadi saya ingat patutnya ulama tampil menerangkan perkara ni. Terima kasih Cik Latif. Assalamualaikum. Itu dia. Kita bisa terus memanggil seterusnya untuk Mukmin Profesional kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Cik Azhar. Cik Azhar, silakan Cik Azhar. Saya nak tanya perang dengan nafsu ni. Saya nak tahulah yang kata nafsu tu macam mana dan godaan setan iblis ni macam mana kita nak perang. Dan bagi contoh lah, kalau macam nafsu tu dia daripada dalam, dia mengajak yang baik, yang dia mengajak yang buruk. Godaan iblis pun dia mengajak yang buruk juga. Supaya kita dapat bezakan masa tu untuk nak perang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tu Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Cik Latif tentang soalan tadi tentang filem yang terbaru yang hangat sedang diperkatakan Innocence of Muslims bagi saya ini pandangan saja Kalau pandangan itu boleh jadi tepat, boleh jadi tidak tepat, boleh anggapkan satu batu loncatan lagi untuk mendapat yang lebih tepat. Kalau tak tepat, boleh jadikan cermin untuk kita mendapat yang lebih tepat Seperti mana saya nak katakan pada minggu dahulu dalam apa jua orang mukmin ni menghadapi 5 musuhnya. 5 musuhnya dan 5 musuh tu terbagi kepada 2 yang pertama kita katakan musuh mukmin ni terbagi kepada 2, iaitu musuh zahirnya, musuh batinnya. Musuh batin yang tak nampak, iaitu syaitan dan hawa nafsu. Manakala musuh lahirnya, yang pertama orang Yahudi dan Nasrani, orang yang kafir. Yang kedua orang munafik, dan yang ketiga ialah orang Muslim sendiri tetapi yang hasad dengki. Dan saya katakan pada minggu yang lalu juga bahawa musuh zahir ini boleh dikatakan kecil dibandingkan dengan musuh batin kita. Kalau kita dapat mengalahkan musuh batin kita, insya-Allah musuh lahir kita yang 3 tu akan mudah dikalahkan. Kalau kita kalah terhadap musuh batin,
kita, iaitu kita kalah terhadap godaan hawa nafsu dan juga syaitan tadi, kita akan lebih mudah lagi dijajah ataupun dikalahkan oleh musuh zahir kita. Berpandukan kepada surat yang saya bacakan pada minggu yang lalu, ya, bagaimana pesan daripada Sayyidina Umar kepada Jeneral Islam Sa'ad bin Abi Waqqas melalui suratnya yang katakan bahawa kita dimenangkan terhadap, ini tentera Islam dimenangkan terhadap tentera-tentera musuh-musuh Islam, ya, tentera-tentera kafir, kerana mereka melakukan dosa, kita tidak melakukan dosa. Tetapi kalau kita melakukan dosa yang sama, kita akan dikalahkan kerana kekuatan lahiriah mereka, senjata mereka lebih daripada kita. Jadi dosa tu timbul daripada mana? Dosa tu timbul daripada rangsangan hawa nafsu dan juga godaan syaitan. Jadi ini saya nak tegaskan dulu, ya. Walaupun hebatnya sekarang kita musuh-musuh batin kita, musuh-musuh lahir kita, ini memang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, tidak akan redha, tidak akan berdiam diri, ya, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, sehinggalah kita mengikut cara hidup mereka, milah mereka, ya. Jadi mereka akan provoke kita sebagainya, ya. Jadi tetapi kadang-kadang Yati, ya, kita kena marah. Memang kita kena marah, ya. Sebab marah itu adalah bara kepada jihad. Kalau tak ada marah, tak ada jihad, ya. Tetapi marah kita itu marah yang terkawal, marah yang kena pada tempatnya, marah yang kita dengan kebijaksanaan, ya. Terlebih dahulu saya nak bagi tahu tentang marah ni dululah, kan. Ada orang Islam yang marah apabila dicaci secara peribadinya, ya. Kau punya rambut tak cantik lah, kau punya pakaian old fashion lah, dia marah. Tapi bila dikatakan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, dia tak marah apa-apa. Yang itu salah, ya. Kita kena marah apabila Islam disentuh, apabila Allah dihina dan juga Rasulnya dihina, ya. Kita kena marah, ya, itu penting. Marah itu artinya ada iman kita benci pada Tuhan. Cuma marah ini mesti berdasarkan kebijaksanaan juga, ya, kebijaksanaan. Contohnya supaya kita benar-benar, ya, dapat melihat, ya. Kadang-kadang marah kita tu berdasarkan sentimen semata-mata. Sentimen semata-mata, bukan marah berdasarkan iman. Kenapa, ya, saya katakan, okey, kalau kita sayangkan sesuatu ataupun seseorang, kita mencintai seseorang, ya, kita akan menteladani seseorang, dan hanya apabila orang mencaci itu barulah kita marah, ya. Tetapi kalau kita buat tak tahu saja, kan, kita pun kata kita pinggirkan seseorang tu, tetapi apabila orang marah, kita pun marah juga. Itu sentimen saja, ya. Contoh, ya, supaya saya masih ingat lagi ketika saya di IPT dulu, saya terbaca satu tulisan, walaupun tulisan itu pendek tetapi sangat menyentuh hati saya, dan saya ingin berkongsi dengan para pendengar, ya. Ramai orang yang marah apabila dituduh kafir, tetapi mereka tidak benar-benar berusaha membuktikan keislaman mereka. Ya, itu saya ulang, ya. Ramai orang marah apabila dituduh kafir, tetapi dia tidak benar-benar berusaha untuk membuktikan keislamannya. Sekarang ni saya balikkan ayat tu. Ramai orang yang marah apabila Rasulullah SAW dipersendakan, tetapi kita tidak benar-benar membuktikan bahawa kita cintakan Rasulullah, ya. Kalau kita cinta pada Rasulullah, dan cinta pada Rasulullah ni wajib, sebab cinta pada Allah wajib. Cinta pada Allah tidak akan tercapai melalui cinta Rasul, melainkan melalui cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah ni jalan, cinta kepada Allah ni tujuan. Takkan tercapai tujuan tanpa melalui jalan, ya. Jadi bila Rasulullah dicaci, kita kena marah. Tetapi bagaimana marah kita pun kena mengikut kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jangan kita marah orang hina Rasulullah, tapi kita marah orang yang hina Rasulullah, bukan cara Rasulullah. Boleh faham maksud saya, ya? Saya ulang sekali lagi, ya. Kita marah orang hina Rasulullah, tetapi hendaklah kita, ya, marahkan orang yang menghina Rasulullah tu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bukan ditunjukkan oleh orang yang membenci Rasulullah, ya. Contoh, ya, ketika Rasulullah marah ketika 70 orang qari, orang yang hafiz Quran, dibunuh dalam peristiwa Bir Munah, ya. Rasulullah SAW memang marah, 70 orang sahabatnya dibunuh, ya. Rasulullah macam mana?
kunut nazilah, ya. Ini yang kita kata solat hajat, kunut nazilah dan sebagainya. Ini cara kita meluahkan kemarahan. Kita berdoa betul-betul, minta Allah betul. Allahumma mansur juyushal muslimin. Kita minta Allah bagi kekuatan kepada tentera Islam, ya, yang kita. Jadi itu satu, ya. Yang kedua, kalau kita marahkan marahkan musuh kita, ya, kita kena cari satu perbuatan yang benar-benar dibenci oleh musuh kita. Ya, yang benar-benar dibenci oleh musuh kita. Contoh, orang Yahudi dan juga orang Zionis dan juga musuh-musuh Islam ni, mereka benci tengok orang amalkan Islam. Jadi cara kita demonstrasi sepatutnya ialah dengan mengamalkan Islam sungguh-sungguh. Contoh, saya nak bagi contoh mudah saja, ya. Apa yang kita kalaulah kata orang pendeta Yahudi, kalaulah bilangan orang Islam yang solat subuh berjemaah sama dengan bilangan umat Islam yang solat Jumaat berjemaah tu, ya. Jadi kita ada sebab untuk kita bimbang. Jadi demonstrasi yang sebaik-baiknya ialah kita bangun semua ramai-ramai, kita bangun untuk solat subuh, kemudian kita buat kunut nazilah dan tunjukkan kemarahan kita. Namun ya Yati, ya, tak salah untuk kita menunjukkan kemarahan kita macam demonstrasi, ya, yang dalam keadaan yang terkawal. Cuma kita jangan merosakkan. Wala tak tadu, jangan kita berlebih-lebihan, ya. Contoh merosakkan harta awam. Kadang-kadang maaf, ya, kadang-kadang di negara-negara Islam kita nampak kita sedih. Yang polis yang menahan orang demonstrasi ini di negara, saya tak cakap di sini, adalah orang Islam. Yang demonstrasi orang Islam, kemudian bertempur mati. Islam kami Islam. Tetapi sebab apa? Musuh di yang buat filem ni steady je, tak ada apa-apa. Jadi kita kena buat begitu. Kemudian saya setuju dengan Cik Latif tadi, ya. Kalau kita benar-benar membuktikan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Rasulullah suka kalau kita tegakkan sunnah. Dalam apa? Dalam apa saja kehidupan kita. Dalam cara kita berpakaian, dalam cara kita berekonomi, dalam cara kita berpolitik, dalam cara kita mendidik dan sebagainya. Saya kira, kalau kita ada kekuatan begini, Yati, ya, musuh tidak akan berani berbuat sesuatu. Kenapa sekarang musuh senang saja dia jolok je kita, dia mudah, ya? Sebab saya ingin memetik kata-kata daripada Syahid Hasan Al-Banna, ya. Apabila dia buat satu analogi tentang orang mukmin yang kuat, mukmin yang qawi. Mukmin yang qawi itu, ummah yang qawi itu, kata Hasan Al-Banna, umpama satu pokok yang begitu tegak, begitu rimbun, dan dengan dahan, dengan ranting serta daun-daunnya dengan buahnya yang manis. Kalau ada orang yang membaling pokok itu dengan kayu atau dengan batu, pokok itu tak terjejas. Malah apa? Dia boleh jatuhkan buah. Betul. Ya. Ini musim yang kuat. Jadi sekarang ini, kalau kita nampak, kita tidak ada kekuatan seperti itu. Jadi kita kena membina kekuatan. Ya, saya tidak nafikan kita perlu menunjukkan kemarahan kita. Tetapi kemarahan yang disertai oleh kebijaksanaan, satu. Kemarahan yang disertai oleh langkah-langkah konkret untuk membina kekuatan. Yang ketiga, kemarahan yang benar-benar didasari oleh kecintaan kepada Islam, bukan kepada kebencian kepada musuh semata-mata. Jadi cara sebenar-benarnya kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah ialah dengan menegakkan sunnahnya, dan cara benar-benar kita marahkan kepada orang yang mencaci Rasulullah ialah membuktikan bahawa kita benar-benar cintakan Rasulullah. Saya rasa itu respon saya kepada persoalan filem itulah. Ya, filem tu sebenarnya kecil, kita tak payah nak bagi publicity besar-besar pun, tetapi kita ambil dia punya sebagai satu satu cetusan saja, ya. Baik, yang kedua, ya, kaitan perang terhadap hawa nafsu dan perang terhadap syaitan, ya. Ulama-ulama tasawuf sepakat, ya, daripada guru-guru kita yang kita dah belajar, kita katakan bahawa syaitan ini musuh yang kedua, tetapi yang utama ialah hawa nafsu. Sebab itu apabila kita dapat memerangi hawa nafsu kita, syaitan akan dapat ditundukkan dengan sendirinya, ya. Sebab apa? Contoh, ya, syaitan ni walaupun dia musuh dalam diri kita, tapi dia masih juga dari luar cara batinlah dia dapat masuk dalam kita. Pintu-pintu masuk syaitan dalam diri kita, apa dia? Pintu dia. Pintu syaitan masuk ke dalam diri kita ialah melalui sifat-sifat mazmumah diri kita.
Yang sifat-sifat mazmumah itu ialah didominasi oleh hawa nafsu kita. Jadi kalau kita buka pintu, barulah syaitan itu datang. Contoh, saya bagi contoh supaya kita nampak analoginya Kita jalan, kemudian anjing datang salak kita dan juga mengejar kita. Kita halau dia datang juga. Kenapa kita tengok rupa-rupanya kita pegang tulang. Tulang yang mana itulah target anjing tu nak makan. Sedangkan kalau kita lepaskan tulang tu, dia dah tak ada dah. Dia tak datang dah lagi. Begitulah tentang sifat-sifat mazmumah kita. Macam tulang yang kita pegang pada diri kita, yang kita rangkul dalam diri kita. Jadi sifat marah kita, sifat-sifat tadi yang kita pegang, kita yang sayang sangat tu, jadi itulah pintu masuk syaitan untuk menggoda kita. Itu satu. Yang kedua, syaitan ini masuk ke dalam untuk menggoda kita melalui saluran darah kita. Sebab itu persempitkanlah saluran darah kita dengan berpuasa. Sebab itu ada ulama yang mengatakan apabila bulan puasa, syaitan itu dirantai. Bukan hakikatnya syaitan itu benar-benar dirantai, tetapi apabila seorang itu berpuasa, dia telah menyempitkan saluran darah yang melalui itulah syaitan dapat menggodanya. Jadi saluran darah kita ini adalah highway untuk syaitan masuk menggoda kita. Tetapi apabila kita berpuasa, ia dapat kita sempitkan. Okey, itu satu Dan untuk kita tahu bujukan nafsu ataupun bujukan syaitan ini, dia sama saja tetapi kita lihat kita lihat apabila kata ilmu syariat tu penting. Apabila nafsu mendorong kita ke arah sesuatu, maka kita tengok sesuatu tu apakah halal ataupun wajib. Kalau halal dan wajib, alhamdulillah, artinya nafsu tu sudah terpandu ataupun telah terdidik, dan sebagainya. Macam kuda tunggangan tadilah. Kalau kuda tunggangan tu nak bawa ke masjid, kita tahu kuda tu dalam keadaan terkawal, Tetapi kalau dorongan tu nak pergi ke tempat-tempat yang maksiat, kita tahu dah. Jadi macam mana pun nak melawan hawa nafsu, kita kena mempelajari, memahami dan juga menghayati ilmu syariat. Syariat tu penting, Saya dah katakan pada yang lalu, syariat, tarikat, hakikat dan makrifat. Kena bermula daripada syariat. Lepas tu baru tarikat, artinya bermujahadah di jalan Allah, itu tarikat, Artinya kita kena bantu juga. Jadi apa yang saya serukan pada diri saya dan juga para pendengar, ini menunjukkan bahawa kita perlukan ilmu-ilmu yang bersifat yang maknawi ini, yang tak nampak ni, Jadi sayang sekali saya dah katakan bahawa ilmu-ilmu kadang-kadang terlepas pandang, walaupun dia sangat penting. Dan kita terlepas untuk menemui guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh, yang mursyid, untuk sebagai pemandu jalan kita menuju Allah. Ini yang penting. Itu dia. Dan telah pun terjawab daripada dua akan memanggil kita tadi. Dan waktu ini kita nak raikan juga daripada Zainal Abidin di SMS kita juga berkongsi sedikit. Ustaz dia kata nafsu itu mengikut kepada pemiliknya. Jika keinginan nafsu diperturutkan, maka ia akan semakin berkobar. Tapi jika dikendalikan, maka ia akan terkawal. Adakah benar sebenarnya itu? Ya. Kita selalu katakan ada 3 peringkat, 3 proses dalam diri kita, Tahu, mahu dan mampu, Peringkat yang pertama tahu. Tahu ialah kita belajar suatu ilmu tu supaya kita mengetahui. Dalam bentuk ini ialah kita mengetahui apa sifat-sifat nafsu tadi. Kita tahu, dia musuh, tetapi perlu dilatih. Sifat nafsu ada sifat-sifatnya, iaitu nafsu amarah apa dia, lawamah apa dia, mutmainnah, mulhamah. Kita dah tahu, saya berada di peringkat nafsu ini, agak-agak kita lah. Itu artinya kita tahu. Okey, nafsu tu apa kenderaannya, apa dia punya vehicle dia. Nafsu ini dia melalui pandangan mata, itu yang dikatakan syaitan itu memanah kita melalui wanita, gitu. Contohnya. Kemudian apa lagi, melalui perkataan-perkataan, umpatan-umpatan, kita tahu dah, itu tahu namanya, Tapi tahu tak membawa ke mana-mana, Kita tahu dengan akal. Tahu itu mesti masuk ke dalam hati supaya menimbulkan kemahuan. Pengetahuan dengan kemahuan. Kemahuan tu kuat, Sebab itu kadang-kadang minta maaf, kita ada pengetahuan agama saja, kemahuan beragamanya kurang, Jadi kalau tahu tu dengan taklim, dengan kita belajar ilmu, kemahuan itu datang daripada tarbiyah. Kita didik. Didik tu macam mana? Didik tu, ilmu tu kita latih, kita bimbing, Contoh, kita dah tahu tentang semayang,
Mari kita latih cara sembahyang, ya. Kita dilatih, dididik, ya. Yang itu memindahkan ilmu bukan kepada akal, tetapi memindahkan ilmu itu kepada hati kita, ya, supaya kita ada keyakinan. Tapi kita dah buat sekerat jalan, kadang-kadang dah patah balik. Sebab itu kita tak mampu. Jadi nak mampu macam mana? Kena melawan hawa nafsu. Tadi tahu di akal, mahu di hati, mampu pada dapat kita mendidik hawa nafsu kita. Jadi macam mana nak lawan hawa nafsu ni? Dengan mujahadah. Tak ada jalan pendek. Setengah orang kata, Ustaz, macam mana saya nak dapat supaya kita boleh bangun subuh dengan baik? Macam mana saya nak tinggalkan mengumpat? Tak ada cara lainnya, tinggal je lah. Lawanlah, ya. Macam kita bangun sekarang masuk waktu subuh kata pukul 5.45, kita dah kena lawanlah. Tak ada cara lain. Apa baca? Cuma yang ini, ya. Yang pertama peringkat kita belajar. Yang kedua tingkat mujahadah. Tapi jangan kita lupa untuk berdoa, ya. Sebab itu kita diajar juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita minta Allah Subhanahu wa taala membantu kita dalam mujahadah kita. Contohnya doa yang terkenal, ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku takwa. Kita minta takwa. Takwa itu adalah antivirus kepada nafsu, dilawan kepada nafsu, ya. Dan bersih, wa zakkiha, dan bersihkanlah diriku. Kemudian sesungguhnya engkau sebaik-baik yang membersihkan, engkaulah pelindung dan pemimpinku. Kita minta Allah Subhanahu wa taala pimpin kita. Contoh, ya, macam analogi tadilah juga, yang syaitan tadi kejar, kita pegang tulang, kan? Kita pegang tulang. Satu lagi ialah kita panggil Tuhan punya anjing tu, ya. Jadi dengan itulah. Jadi dua-dua kita kena jaga, ya. Yang itu. Jadi ini penting bagi kita, insya-Allah. Insya-Allah. Dan waktu ini kita akan satu soalan, mungkin soalan terakhir daripada rakan FB kita. Waktu ini daripada Maksud Fazilah Majid, kata nafsu lawamah ada di dalamnya unsur jiwa yang rapuh, namun ada juga ruang kebaikan. Mohon penjelasan daripada Ustaz, mampukah unsur kebaikan seperti suka mendengar ceramah dapat mengatasi jiwa yang rapuh pada nafsu lawamah ini, Ustaz? Ya. Bila kita berada di peringkat nafsu lawamah, nafsu yang yang dikatakan mencela diri kita sendiri, ya. Bila itu artinya hati kita masih hidup. Ya. Guilty conscious. Itu dia kata orang yang ada guilty conscious lagi. Maksudnya bila dia melakukan kejahatan ataupun maksiat, dia ada rasa bersalah. Subhanallah, rasa bersalah ni pun kurniaan daripada Allah. Sebab itu kalau disuburkan, dia akan dapat meningkatkan kita kepada menyesal. Yang menyesal itu adalah satu syarat daripada syarat taubat. Ya, menyesal, ya. Jadi alhamdulillah kalau kita dah kita rasa kita rapuh, tapi bila ada buat jahat je kita ada rasa bersalah. Jangan kita rasa rasa bersalah ni tak gunalah, ya lah. Akhirnya tak ada rasa bersalah langsung. Jangan, ya. Kita kena terus rasa bersalah tu. Cuma bila kita tahu diri kita rapuh, macam mana kita nak kuat supaya teguh, ya? Teguh tu dengan kita cari kawan. Tu yang paling penting, kita cari kawan. Berjemaah itu rahmat. Itu penting, ya. Itu berjemaah. Satu. Yang kedua, bila ada jemaah, bila ada perkumpulan, ya, tak kiralah jemaah surau ke, jemaah mana-mana ke, yang mana, dia mesti ada program. Betul. Bila ada program, mula-mula kita programkan diri kita, akhirnya lepas tu program akan programkan kita, ya. Itu program, ya, yang kita ada program. Kita sibukkan diri kita. Yang ketiga, bila kita dah ada program, kita ada bi'ah. Bi'ah tu suasana. Suasana yang baik. Kita selalu terdedah pada suasana yang baik, ya. Saya nak buat contoh macam mana, ya, sebagai akhirnya supaya kita nampak, ya. Diceritakan di satu tempat, ya, burung pelikan, ya. Burung pelikan ini di satu tempat, saya tak ingat namanya, nanti saya cuba rujukkan. Di situ orang tangkap ikan, nelayan tangkap ikan dan buang dia punya perut ikan tu, semualah dia siangnya situ, dia campak. Jadi burung pelikan ni dia senang, comfort zone dia senang, ya. Dia makan situ, dia tak payah dah memburu, ya. Akhirnya burung pelikan ni, kumpulan burung pelikan di tempat itu jadi gemuk, ya, dan tak payah nak memburu lagi, ya. Tetapi akhirnya ikan makin kurang dan tempat pengkalan ikan tu makin lama tak ada dah ikan itu. Jadi akhirnya ada burung yang mati kerana mereka tidak pandai memburu lagi, kerana mereka dah duduk dalam comfort zone selama ni. Jadi macam mana nak selesaikan, nak ajar burung pelikan ni supaya dia pergi kepada tabi'i dia, memburu balik ikan di dalam laut tu.
Jadi akhirnya mereka dapat satu idea. Mereka ambil burung pelikan yang daripada tempat yang jauh, dan bawa ke tempat itu dan lepaskan. Dan burung pelikan yang baru yang duduk di tempat yang jauh ni, mereka masih lagi pandai berburu dan pandai berdikari. Akhirnya dia tengok. Akhirnya burung pelikan yang dalam comfort zone, yang gemuk-gemuk tadi, yang dah jadi terancam tadi, belajar balik kepada kawan mereka yang baru datang yang pandai memburu. Apa yang kita boleh belajar daripada cerita ini? Simple je. Kalau kita duduk dengan orang yang baik, kita akan boleh jadi baik. Itu penting ya. Itu penting. Sebab tu kena cari orang-orang yang bermujahadah, orang yang satu-satu cita-cita dan sebagainya. Jadi di sinilah kekuatan kita sebenarnya yang kita boleh hadapi ya. Cari perkumpulan yang baik-baik, orang yang baik-baik, program yang baik, insya-Allah suasana yang baik, kita akan jadi baik insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia saya kira sebagai